Dengan kadar vaksinasi yang semakin meningkat dan tindakan kesihatan awam yang masih diteruskan, saya percaya jumlah kes harian COVID-19 akan terus mencatatkan penurunan. Pengalaman negara-negara lain yang telah meningkatkan kadar vaksinasi di negara masing-masing juga telah menunjukkan penurunan kes-kes harian baru yang ketara. Dan ini pastinya akan memudahkan kita untuk melaksanakan pelan pemulihan negara yang komprehensif. Strategi pelan pemulihan negara ini merangkumi 4 fasa dan akan melibatkan pelan peralihan fasa PKP secara berperingkat. Dan setiap fasa pelan pemulihan ini berpaksikan kepada data yang bersandarkan 3 indikator ambang ataupun threshold untuk beralih daripada satu fasa ke fasa seterusnya. Indikator yang pertama ialah keadaan penurunan COVID-19 dalam komuniti berdasarkan bilangan kes jangkitan harian. Indikator yang kedua ialah keupayaan sistem kesihatan awam kita berdasarkan kadar penggunaan katil di wad ICU. Dan indikator ketiganya ialah tahap populasi yang dilindungi berdasarkan peratusan yang telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Apa dia fasa pertama? Iaitu pelaksanaan PKP menyeluruh yang sedang dilaksanakan sekarang dalam keadaan bilangan kes COVID-19 adalah tinggi. Sistem kesihatan awam di tahap yang kritikal sekarang ni dan kadar pencapaian vaksinasi yang masih rendah. Kerajaan akan menimbang peralihan daripada fasa pertama kepada fasa kedua PKP bila masanya, iaitu setelah 1 purata kes harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kes. Semalam kalau kita ingat ialah 4,900 lebih, sudah turun ke bawah 5,000 dan sekarang ini kita jangka fasa yang berikut nanti ialah ke paras 4,000 kes. Keduanya, sistem kesihatan awam tidak lagi berada di peringkat kritikal, termasuk kadar penggunaan katil di ICU pulih ke paras yang sederhana. Sekarang ini kita berada dalam tahap yang masih kritikal. Kita tidak mempunyai tempat untuk melepaskan kes-kes yang serius kerana kekurangan katil dan sebagainya. Ini sedang pun kita uruskan. Kemudian yang ketiganya ialah 10% populasi telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Fasa kedua merupakan kesinambungan daripada fasa pertama dengan aktiviti sosial dan kawalan pergerakan terus dikawal lagi dengan ketat. Semasa fasa kedua nanti, aktiviti ekonomi akan dibuka secara berperingkat dengan membenarkan kapasiti pekerja sehingga 80% di premis. Sekarang ini maksimumnya 60%. Pendekatan senarai positif diteruskan, iaitu hanya sektor yang tersenarai dibenarkan beroperasi, manakala yang tidak tersenarai masih kekal ditutup. Senarai positif daripada fasa 1 akan juga diperluaskan semasa fasa 2 dengan menambahkan beberapa sektor-sektor lagi. Dan aktiviti sosial dan rentas negeri masih tidak dibenarkan. Penambahan sektor senarai positif semasa fasa 2 ini termasuk aktiviti pembuatan seperti simen untuk memastikan kelangsungan pembinaan yang dibenarkan serta aktiviti peruncitan seperti barangan elektronik dan komputer bagi menyokong mereka yang bekerja dari rumah. Dan semasa fasa 2, dengan pendekatan senarai positif masih terdapat aktiviti pembuatan, pembinaan, peruncitan dan perkhidmatan yang tidak disenaraikan dan kekal tidak beroperasi seperti pembuatan tekstil dan kedai perabot.